Alhamdulillah. Tes mic. 1 2 3. Alhamdulillah syukur. Okeylah. Nampaknya malam ni Tok Abah kita bersama-sama lagi ni. Syukur dengan semua penonton-penonton yang sangat setia bersama-sama dengan kita. Syukur ya. Sila. Bagi tahu orang ya, bagi tahu orang lain ya. Like dan share. Jom. Dan beritahu kawan-kawan lah untuk join. Mari insya-Allah, mudah-mudahan kita sama-sama beroleh manfaat bersama kan. Amin. Alhamdulillah. Dan jangan lupa like dan share yang ada dekat bawah tu. Tengok dekat ada komen bawah tu So jom yang nak join usahawan keluarga Tok Abah, mari kita ramai-ramai masuk, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di dalam keluarga ataupun keluarga usahawan Tok Abah tersebut. Alhamdulillah. Baik. Nampak dah mula nak penuh, dah mula nak ramai. Ramai dah tu. Syukur. Alhamdulillah. Apa silakan. Yang memberi salam kami jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu alakab ya. Dia jamakkan tu satu semualah. Yang bagi salam tu. Ya betul. Betul. Jawab semua sekali. Sama sekali. Ada pula yang komen kecil hati. Apa Tok Abah, cikgu SPO tak jawab pun salam saya. Sampai habis nak jawab salam. Itulah tu. Allah. Apa topik tajuk malam ni? Topik malam ni subhanallah. Kita nak bincang ada kelainan sedikit. So kelainan itu adalah topik kita adalah suami isteri bergaduh, rezeki menjauh. Memang munasabah. Kan? So ramai orang kata Tok Abah, kalau kita ni bujang duduk dalam satu rumah, maka rezeki itu Allah turunkan dalam satu bumbung je lah. Satu bumbung lah. Tapi kalau kita dah berkahwin, maka dua orang punya rezeki Allah turun dalam di bawah satu bumbung. Betul. Tapi kalau ada rezeki lagi memiliki zuriat, dua ataupun empat, kembar lah maksudnya. So 4 orang duduk dalam satu bumbung, maka rezeki yang 4 orang tu Allah turunkan dalam satu bumbung tersebut. Betul. Tapi tu apa? Berkaitan dengan topik kita, ada juga walaupun duduk satu bumbung tapi rezeki tersekat, rezeki menjauh, rezeki tak hadir. So apa sebab-sebab dia, apa faktor-faktor dia, yang itulah yang kita nak sembang-sembang, yang kita nak bincang-bincang malam ni dengan Tok Abah, insya-Allah. So kita nak share. So Tok Abah, saya Tok Abah, saya suka melihat kepada soalan-soalan ataupun pertanyaan-pertanyaan terhadap rakan-rakan kita yang berada di luar bila kita berhadapan dengan situasi mereka, Tok Abah. So apa yang dapat kita huraikan, yang dapat kita simpulkan menerusi kajian lapangan ni, Tok Abah. So ni bukan kajian buku teks kan, ni kajian lapangan. Betul. So maknanya memang kita turun, so kita dengar, kita kumpulkan, dan hasil daripada apa yang kita lihat dan kita dengar tersebut kita share dengan kalian yang ada yang menonton pada malam ini. Antaranya Tok Abah, buruk sangka. Allahumma salli. Allahu akbar. Yalah, betul. So isteri buruk sangka terhadap pekerjaan yang suami lakukan. Ada kalanya juga suami berburuk sangka dengan pekerjaan yang isteri lakukan. So ini antara faktor. Banyak lagi faktor-faktor yang lain. Banyak faktor-faktor yang lain, tetapi nampaknya macam faktor buruk sangka ni, Tok Abah, dia orang kata kalau 100 orang sampel kita tu, kita akan menemui, boleh dikatakan daripada 190 ni adalah mesti ada sikap buruk sangka terhadap pasangan tersebut. Kadang-kadang kita faham suaminya mungkin balik lewat sedikit, maklumlah kalau kerja di kotanya dan jam dan sebagainya, tapi syak buah sangka dah mula timbul. Betul. Kan? Kadang-kadang isteri balik lambat sikit berniaga, maklumlah lepas berniaga tak boleh terus tutup kedai macam tu je. Orang perempuan kan kena kemas dan sebagainya, kena cuci dan sebagainya, lambat sampai rumah, suami pula dah berburuk sangka. So nampaknya Tok Abah, macam mana Tok Abah dalam hal ini selaku orang lama, orang yang dah orang kata berhadapan dengan ratusan ribu manusia, Tok Abah, untuk kita orang kata membantu manusia-manusia ataupun pasangan-pasangan yang dekat luar sana tu, yang bergaduh, yang berantakan sehingga rezeki dia tak masuk. Asbab ni buruk sangka. Allahumma selamat. Yalah, betul lah. Terutamanya ni lah dalam sekarang masa pandemik ni pun ya, makin ramai kes yang kata orang tu bergaduh, salah sangka, buruk sangka, ya, sampai ramai yang bercerai-berai juga dalam masa pandemik ni. Rupanya ialah
benarlah kata peribahasa Melayu, ya, jauh bau bunga dekat bau tiok, kata orang Kelantan kan. Dekat bau tiok pulak masai dia kata, ya. Itulah dia. So kadang-kadang bila kita berjauhan timbul rindu, timbul kasih sayang. Tapi betul, ni buruk sangka ni sebenarnya luas, ya. Buruk sangka dengan pasangan tu memang bisikan syaitan, ya. Dia memang tak suka masjid kukuh. Jadi dia goyang supaya masjid tu runtuh. Jadi buruk sangka ni bermula asalnya bukan buruk sangka dengan pasangan, tapi buruk sangka dengan Allah. Bila buruk sangka dengan Allah, maka dia kerana buruk sangka pada dirinya, pada nasibnya, pada qada dan qadarnya, dia buruk sangka. Apalah aku dapat suami macam ni, isteri macam ini, ya macam so buruk sangka tu. Ini rentetan buruk sangka tu jauhlah sampai ke buruk sangka pada pasangan dan akhirnya berantakan dan sampai menendang keluar rezeki yang patutnya masuk ke dalam rumah tangga itu. Itu sebenarnya di samping 90% mungkin buruk sangka betul, tapi lebih kurang tu juga 90-95% suami isteri yang berantakan sampai menghalau rezeki, menjauhkan rezeki sebab itulah dia. Maaf ya, suami atau isteri atau keduanya tak solat, ya, tak ingat Allah, tak patuh pada Allah. Jadi bila betul lah kata seorang sarjana untuk orang bujang, kalaulah seorang pasangan itu, bakal pasangan itu meninggalkan Allah, tinggalkan dia. Sedangkan Allah pun dia tinggalkan. Ini kan pula kamu. Cinta itu buta tu. Allah. Itulah dia. Tapi memanglah buta pun buta lah. Tapi ada sebabnya kita kena celik. Kena betul. Ya. Itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Jadi tapi isu yang malam ni kita ingat memang benar. Ya, Tok Abah, pengalaman Tok Abah lah hidup yang berpuluh-puluh tahun, dekat 70 tahun ni, memang dan kes pun dah 20-30 ribu kes pasangan yang kita bantu, ya, kaunsul, nasihat, jumpa dan sebagainya. Maka benar, ya, bila rumah tangga bergaduh, maka rezeki menjauh, satu hakikat, ya. Yang penting kalau bergaduh suami isteri, rezeki menjauh, pendapatannya kurang, kalau ada pun tak berkat rezeki, ya. Rezeki kebahagiaan Allah. Kalau dah bergaduh tu agak-agak muka senyum ke muncung dark face. Dan rezeki bahagia hilang. Rezeki manis muka hilang, ya. Rezeki suasana yang bahagia, rezeki romantik tak ada, masya-Allah. Banyak rentetan kepada ketentu bergaduh tadi tu. Jadi bila rezeki menjauh, jangan fikir duit saja. Bahagianya, kasih sayangnya, romantiknya, keberkatannya, ya, kesihatan pun. Kesihatan pun menjauh. Sebab manalah, ya, dia boleh sihat selesa bila bergaduh suami isteri. So itu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Dan jom kita pada malam ni kita cuba cari, ya, jalan tengah, jalan solusinya, bahawa ingat Allah tak pernah silap menjodohkan anda. Kata Zig Ziglar, walaupun dia orang bekas padri, dia kata apa? Ya, kamu tak pernah berjumpa pasangan yang silap, tapi kamu sering menjadi pasangan yang silap. Allah. Cuma Allah, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya. Mana mungkin Allah bagikan kita pasangan yang silap? Mana mungkin? Tapi kalau kerana awak pasangan yang silap, awak melayan pasangan yang silap, kata orang rock lah, dia kata apa? Kalau pasangan kita biasa-biasa, tapi kalau isteri kita layan macam permaisuri, kalau suami kita layan macam raja. Bila kamu layan isteri macam permaisuri, kamu dapat layan macam raja. Ya. Tapi ni pasal rocker, kalau kamu dapat pasangan yang sangat hebat, sangat sempurna, tapi maaf ya, you layan dia macam tai, maaf ya, ini perkataan tak sedap. You layan dia macam tai, maka dapatlah macam tai. So tu ada peribahasa tak apa? Dia kata kalau seorang suami layan pasangan contoh, kalau suami layan isteri macam isteri, biasanya isteri sengsara. Tapi kalau suami layan isteri macam kawan-kawan, isteri akan bahagia. Memang dengan kawan-kawan kita mesra, kita sabar. Jom minum. Kita bukan main toleransi tinggi dengan kawan-kawan. Itu betul. Itu satu hakikat, ya. So kita kena ingatlah bahawa isu kita tak lagi, ya. Bila suami isteri bergaduh, maka rezeki menjauh. Jadi sekarang kita nak bincanglah bagaimana kita nak mendekatkan. Sebab Tok Abah selalu ingat, ya, opposite kepada apa benda. Serupanya gaduh tu pun satu kehebatan, satu anugerah. Daripada pergaduhan suami isteri itulah, ya, Allah nak bagi kita ilmu tentang apa sebab kamu bergaduh, apa punca yang menyebabkan isteri kecil hati, apa punca suami kecil hati. Jadi kedua-dua boleh berubah.
boleh berubah, boleh dapat memahami, ya. Itu sebabnya Tok Abah selalu pesan, ada kala kita menang, ada kala kita belajar. Ada kala kita bahagia, ada kala kita belajar. Artinya belajar tu kita gagal lah, bergaduh tu gagal untuk ya. So bila kita bergaduh, kita belajar. Terantuk, terus tengadah belajar. Ada kala kita menang, bahagia, ada kala kita belajar. So apakah pengajaran, pembelajaran yang kamu dapat daripada konflik pergaduhan itu? Ya, kalau damai saja tak pernah gaduh, hidup tak sempurna. Malam saja tak pernah siang, mana boleh? Ya, sehat saja tak pernah sakit, tak boleh. Asyik ketawa. Mesti ada ujian. Kena ada ujian, kena ada menangis. Ada ketawa. Nabi menangis. Of course Nabi jarang-jarang ketawa, tapi Nabi ketawa. Ada masa Nabi ketawa dengan sangat sopan santun. Of course Nabi banyak menangis untuk mencantikkan hidup. Ya, ada tangisan, ada ketawa, ada happy, ada sedih, ada damai, ada konflik. Nanti kita akan cari bagaimana nak suami isteri sepakat, maka rezeki akan mendekat dan berkat. Itu yang kita akan bincang lepas ni. Cuba tambah sikit macam mana. Baik. Saya nak kaitkan ataupun saya nak tambah sikit apa yang Tok Abah katakan tadi tentang bagaimana rezeki yang sepatutnya datang tu menjauh ataupun dari. Dia simple saja. Cuba kita lihat apabila berlakunya sesuatu konflik tu Tok Abah kan, maka dari sudut psikologinya antara kedua-dua pasangan ni dia akan pergi bekerja, yang bekerjalah ataupun yang berniagalah dalam keadaan mood ataupun emosi yang tidak stabil. Betul. So itu yang bila sampai pejabat marah dekat orang sebelah. Betul. Sebenarnya Mudah. bukan nak marah sama orang sebelah tapi nak marah yang dekat rumah. Geram dari rumah dia. So kadang-kadang perbuatan ataupun tindakan yang terbau-bawa daripada rumah pergi ke pejabat. Ya. Kita bukannya robot tu. Betul. Tok Abah kan. Betul. So yang tekan switch, okey berubah 100% emosi semua. Subhanallah. Mungkin adalah manusia yang macam tu, tapi ialah jarang-jarang lah yang mempunyai kekuatan orang kata apa, jati diri yang seperti itu. So bila terbawa-bawa emosi ataupun terbawa-bawa dengan perasaan yang sedemikian, bayangkan kalaulah kalian ataupun seorang peniaga, bagaimana kalian menghadapi situasi pelanggan pada ketika itu. Betul. Kan? Sepatutnya pelanggan tu datang dekat kita dengan membeli barang ataupun membeli jualan kita, tapi sebab emosi kita tak berapa nak stabil, nak beli apa? Awal masuk dari sergahnya pelanggan. Betul. Jadi secara tak langsung itu yang kita kaitkan dengan topik kita ni, yang menyebabkan bahawa bila berantakan itu berlaku, emosinya tak stabil, maka kita akan lempias ataupun kita akan keluar showkan emosi tersebut kepada manusia yang salah, manusia yang tidak sepatutnya. Maka secara tidak langsung rezeki itu menjauhkan daripada diri kita. Subhanallah. Betul. Asbab tindakan serta akibat daripada rumah. So itu yang kesannya Tok Abah, yang kita dapat lihat Tok Abah. Jadi bagaimana pula Tok Abah yang kita boleh kaitkan Tok Abah so ada orang ni Tok Abah bila dia bergaduh dan sebagainya Tok Abah, dia suka, ni antara faktor Tok Abah, dia suka menimbulkan satu yang dinamakan rantaian. Rantaian. Tak puas hati sebab malam tadi suami makan kat luar, tak makan apa yang dia masak. Tapi rasa tak puas hati tu, dia berlarutan. Itulah dulu waktu mula kahwin tu suka masak macam-macam. Dia ada rantaian sampai ke ujung tu Tok Abah. Kan? Dia ungkit. So isunya Tok Abah, antara faktor lain antaranya adalah ungkit-mengungkit. So itu Tok Abah, macam mana kita nak bagi perhatian supaya ungkit-mengungkit ni ada kalanya Tok Abah, ada kalanya dia akan memberi kesan kepada pasangan tersebut. Tak kisahlah sama ada isteri yang mengungkit kepada suami ataupun suami tu yang mengungkit kepada isteri. Yang akhirnya rasa tak puas hati tu akan timbul. Contoh, dulu awak tu nak berniaga, saya yang bagi modal, contoh. Dan so benda-benda yang seperti ini yang dalam bab rezeki kita ungkit ataupun kita keluarkan kembali, yang menyebabkan rasa tak tenteram, rasa tak selesa antara pasangan kita, tak kisahlah suami pun ataupun isteri. Jadi macam mana Tok Abah, pandangan Tok Abah selaku orang lama Tok Abah, bukan orang tu, orang lama untuk kita kalau boleh antara faktor perantakan yang ungkit-mengungkit ni, kalau boleh jangan ada lah Tok Abah.
Ini Nabi pun pesan ya. Supaya kadang-kadang kita terlepas pandang. Salah satu punca tertutup pintu rezeki sampai rezeki lah ungkit-mengungkit. Memang jelas dalam hadis. Barang siapa yang suka mengungkit pemberian, ungkit jasa yang dulu, ungkit tentang awak dulu masa kita kahwin cantiknya ya Allah. Ya. Dengan hadiah Nilofa pun awak seri. Dengan hadiah Nilofa seri. Seri kau. Bukan kalah. Bukan kurang sikit je seri. Tapai. Tapi sekarang ya Allah apa ni alignment lagi itu lagi. Dia tak tengok diri dia pun lagi alignment juga. So jangan ungkit lah. Ungkit ni sangat ditegah dalam agama dan Nabi pesan ungkit-mengungkit menyebabkan pintu rezeki kita tutup. Itu satu perkara. Ya, dan kalau boleh itulah ni yang selalu kita Tok Abbas selalu pesan sebagai orang yang faham sikit-sikit psikologi. Dalam kita bertengkar, mana bumi tak ditimpa hujan, mana lidah yang tak tergigit, mana rumah tangga yang tak ada berkonflik, ada. Tapi biarlah ada undang-undang. Ada undang-undang peraturan dalam kata orang putih apa? Rules of engagement. Ada undang-undang dalam pertengkaran. Ada undang-undang dalam peperangan. Dalam Islam, dalam peperangan, kanak-kanak tak boleh dibunuh, perempuan tak boleh dibunuh, rumah agama tidak boleh dirosakkan. So, ada undang-undang. Itu peperangan yang berbunuh-bunuhan. Ini suami isteri. Mesti ada undang-undang. Jadi, salah satu undang-undang ialah fokus kepada isu semasa. Cakap tentang masalah tadi makanan. Makanan jangan yang dulu-dulu, janganlah itu, janganlah ini. Ya, Tok Abbas pernah mengkaunsul sepasang suami isteri. Pasangan muda lah, suami 70 tahun. Muda betul tu. Isteri 65. Memang muda. Artinya dah habis muda, bukan muda, dah habis muda. Itu kategori remaja purba tu. Itu memang dah. Tak tahu nak. Tapi yang sedih dia orang baru balik haji. Baru sebulan balik haji, berantakan ya. Itulah dia boleh dengar, Tok Abbas dengar pasal apa ni Tuan Haji. Inilah mancing kau ni. Sejak kahwin buat kopi tak pernah sedap. Sejak kahwin. Allah. Kahwin adalah lebih kurang 50 tahun yang lepas. Allah. Sejak kahwin. Awak bertong-tong minum kopi, saya tak pernah kopi berujung-ujung ni. Tu diungkit. Yang paling sedih, yang Tok Abbas paling sedih, tak dapat diselamatkan. Yalah, ni dah ketentuan Allah kan. Mereka bercerai. Sebulan selepas balik Mekah, haji bukan umrah. Ya, umur baru 70 dengan 65. Alah, anak bungsu sekitar 30 tahun. Sedihnya. Ni dia. Sebab mengungkit tak ada undang-undang dalam pertengkaran. So, Tok Abbas pernah cakap pada Tomak, kalau kita ditakdirkan bergaduh, ya, satu, fokus pada isu. Jangan ungkit-ungkit. Keduanya, kalau awak cakap, saya kena diam. Bila saya cakap, awak diam. Ketiganya, ya, bila saya bercakap tengah marah tu, awak zikir. Lepas tu, hujung tu mesti bermaaf-maafan. Jangan tidur dalam keadaan masam muka, nanti malaikat rahmat keluar, rumah tangga kita tak ada rezeki. Rezeki akan menjauh sebab kita bergaduh. Dah pesan tu sejak 37 tahun yang lalu. Nikah 44 tahun. So dah janji tu 6 tahun selepas kahwin kita buat perjanjian undang-undang ya, dalam konflik. Jadi alhamdulillah tak adalah konflik yang sampai kata orang tu yalah serius ya dan sebagainya. Itu satu perkara lah ya, yang kadang-kadang kita lepas pandang. So jadi kita juga kena bincang lah. Tak apa selalu bincang benda yang simple, tapi mudah kita ingat ya, bila para ulama, para asatizah pesan, ada beberapa formula lah untuk mendamaikan rumah tangga supaya suami isteri sepakat, ya, rezeki pun mendekat, rezeki pun jadi berkat. Suami isteri sepakat, rezeki mendekat, rezeki berkat. Masya Allah, maka hidup kita penuh rahmat. Ada gaya lah. So mudah-mudahan ya, dan mudah-mudahan didoakan oleh malaikat. Barulah betul. Ya, so apa kata para ulama based on what Nabi ajar? Tafahum. Dia macam hang tuah. Di manakah kekuatan hang tuah? Pada huruf ta. Kalau tukar pada huruf ba, hang buah. Hang buah. Kalau ca, hang cangkul. Dia kena hang tuah, ti. So, ti, tafahum. Kena tafahum, faham, memahami. Dan laki-laki perempuan Allah bagi ilham untuk memahami pasangan tanpa sebut. Ya, orang yang suami isteri yang bahagia, yang rohnya serasi, ya, dia faham apa yang terucap dan dia dapat tangkap apa yang tidak terucap. Tafahum. Yang keduanya, taredha. Taredha min redha, meredai. Isteri kita tak sempurna. Yes, awak tak sempurna, Tok Abbas tak sempurna. Isteri kita tak sempurna, suaminya sempurna ke? Tak sempurna. Habis kenapa dua manusia yang tidak sempurna Allah satukan? Untuk mengimbangi, untuk melengkapkan, untuk pesan memesan, untuk didik mendidik. Mana ada orang yang sempurna? Kecuali Nabi yang maksum. Jadi kita kena taredha, kena redha, meredai. Itu sebabnya benar kata orang tua-tua,
Orang bahagia mungkin tak senyum. Orang yang senyum confirm bahagia. Oi, orang senyum confirm bahagia, ya. Orang bahagia mungkin tak senyum, orang senyum confirm bahagia. Mungkin cuma kena silap senyum aja yang ke hospital bahagia tu. Itu apa dia punya prinsip? Tabassum, kata Nabi. Tabassum ni senyum. Masuk rumah, barang siapa masuk rumah dengan Fatihah, dengan bismillah, bukan Fatihah, dengan ucapan bacaan bismillah dan al-ikhlas, qulullah, dan senyum masuk rumah, maka penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan, dapat keberkatan. Tak miskin harta benda, tak miskin kasih sayang, tak miskin kefahaman, tak miskin iman, tak miskin kesihatan. So akan bahagia mudah-mudahan dengan sebab bismillah, qul Allah sampai habis senyum, assalamualaikum, senyum masuk kaki kanan, tabassum, ya. Itu tapi lepas tu apa dia? Ta'awun ni berlapang dada, jangan ego, jangan salah sangka. Isu asal sekali tadi. Salah sangka, buruk sangka. Ta'awun, ya, sentiasa hati terbuka. Ya, sorry, tasamuh. Ta'awun min tolong menolong. Tasamuh ni yang berlapang dada. Tasamuh min berlapang dada. Isteri boleh ditegur, jangan sentap. Isteri boleh ditegur, tapi suami nada suara kena betul, masa tegur betul, cara betul. InsyaAllah isteri boleh terima. Bukan dia tak boleh terima, tapi kadang cara tegur menyebabkan isteri berontak atau suami berontak sebab cara. So kena, kata orang tu, tasamuh, berlapang dada. Yang ta'awun tu tolong menolong. Tolong tu utamanya suami lah, please lah. Itu yang betul kata SBO kata tadi, ya. Layan pasangan macam kawan. Kita dengan kawan nak tolong, nak itu, mudah. Nak kawan tak pening pun, jom aku hantar klinik. Kawan perempuan cun, ya. Tak pening pun, jom ayah hantar you kat klinik. Kau nampak macam letih je. Tapi kalau isteri, ya Allah, mengandung 7 bulan, awak dah biasa buat, kita pergilah sendiri ke KK, ya. KK apa? Klinik kesihatan. KK. Klinik kesihatan. Ya Allah, ya Tuhan, tu sedihnya. Tu apa tengok? Ya Sarah 8 bulan dengan anak kecil 3 tahun kat tangan. Tengok, alamak. Ada yang baru lepas bersalin untuk dos yang pertama tu. Allah. Dalam pantang. Allah. Pegang baby. Pegang baby, tak ada orang temankan. Yalah, tak kisahlah apa, tapi ya Allah, sedihnya. Mesti ada cara untuk membantu. Jangan kata, habis kami nak kerja. Tak, seri budaya. Tak nak ada 1 bilion alasan. Ya, orang hebat, tunjukkan hasil. Orang gagal, berikan alasan. Ya. So, tu kena ada ta'awun, ada tasamuh. Ya. Yang paling penting juga, kita, itulah dia. Tadi yang tadi, kena ada takwa, kena ada, tawaduk, jangan ego. Ego ni yang menyebabkan buruk sangka, cemburu yang bukan-bukan sebab ego. Ya. So, mudah-mudahan ini akan membantu, ya. Agak sebab isu kita tadi, bila suami isteri bergaduh, rezeki menjauh. Bila suami isteri bersepakat, rezeki mendekat, akan dapat berkat, barulah kita dapat hakikat. Baru cantik rumah tangga kita dapat hakikat. Kenapa Allah temukan untuk tadi tu, bab kata SBO awal-awal tadi. Bila satu rumah tangga bahagia, 2 suami isteri, maka 2 rezeki akan diturunkan ke rumah tangga itu. Masya Allah. Kalau ada anak-anak pula, maka rezeki anak-anak pun masuk situ. Cantiknya dengan syarat kita bersepakat, ya, bersatu hati dan sebagainya. Cuba sambung dari situ. Okey, saya tertarik dengan apa yang Tok Abah katakan tadi, iaitu undang-undang. Ya. So, kadang-kadang antara punca faktor berantakan. Sebelum tu kita ajak orang join ke jom. Allah. Lama jom. Keluarga usahawan Tok Abah. So boleh like, ada button link kat situ, link ada link tu. Okey. So, dan kepada yang mungkin baru menonton bersama kami pada malam ni, isunya agak hangat, agak seronok diperkatakan untuk dibincangkan. Tengok respon dan juga komen daripada penonton-penonton semua. Alhamdulillah, syukur. Ya. Okey, saya nak sambung sikit tadi apa yang Tok Abah katakan tadi, iaitu berkaitan dengan undang-undang, Tok. Ya. Dan bila kita sebut tentang keluarga, dia merupakan sebuah organisasi lah, kan? So dia ada suami, dia ada isteri, so dia ada anak-anak, kita direzekikan, dan kesemua itu memainkan peranan masing-masing. Dan isunya, bila mana yang memang dah ketentuan rezekinya Allah tentukan untuk setiap suami, setiap isteri, setiap anak-anak, tetapi rezeki itu tidak diperoleh. Dan antara Tok Abah katakan tadi adalah because kerana ahli rumah tangga tersebut tidak melaksanakan satu undang-undang. Dan undang-undang yang saya nak tambah apa yang Tok Abah katakan tadi, yang saya suka tekankan Tok Abah,
minta maaf lah, yang ini saya semak diri saya, penonton-penonton semua semak diri penonton masing-masing. Ada tak kita buat satu peraturan ataupun undang-undang berkaitan dengan perbelanjaan keluarga? So kita pergi kepada yang teknikal ni tu abang kan. So ada kalanya kita berantakan, kita bergaduh pasal tak cukup tu, tak cukup ni, duit bajet dapurnya kurang dekat sini, dekat sana. Tetapi pernah tak suami, isteri dan anak-anak kita duduk semeja, jom kita bincang. Kita kan satu organisasi, teamwork, satu fikir, satu hati. So berapa bajet untuk makan, berapa bajetnya untuk bil api ataupun utility dalam rumah tersebut, berapa bajet lebihan yang untuk kita pergi beriadah dan sebagainya. Sebab ada kalanya berantakan atau bergaduh, pergaduhan itu tercetus akibat rasa tidak puas hati di kalangan anggota ataupun ahli keluarga tu. Contoh, si isteri rasa tak puas hati sebab bajet dapurnya tak cukup. Awak tu nak makan macam-macam, tapi lauknya tak beli. Contoh, suami cakap, macam mana saya nak beli sedangkan saya ada bajet banyak ni je, yang awak tu habiskan duit untuk beli barang kemas tu, kenapa? Nampak? Nampak? So benda-benda perkara-perkara yang seperti dia nampak remeh, nampak simple lah, tapi apa yang Tok Abah katakan tadi tu, dia cukup memberi kesan. Bayangkan kalau dalam satu rumah tangga tersebut, ayahnya datang, ibunya datang, ada anak-anaknya datang duduk dalam satu meja seperti ini Tok Abah kan, kemudian bermesyuarat. Subhanallah, takkan rugi orang yang bermesyuarat dan takkan menyesal orang yang istiqamah. Betul tak abang kan? So dan di situ seandainya undang-undang tersebut, okey, jangan lakukan pembaziran ni nak, sebab kita ada bajet untuk api air banyak ni je. Subhanallah. Betul. Subhanallah. Kalaulah undang-undang itu dicipta, ni baru sebut undang-undang dari sudut perbelanjaan, because ramai yang bergaduh pasal duit tak cukup. Betul. Kan? Betul. So bentuklah undang-undang, bentuklah budaya tersebut, asbab dengan budaya tersebut, dengan undang-undang tersebut. InsyaAllah, saya Tok Abah nak share sikit je. Saya memang ada juga buat undang-undang rumah Tok Abah. Mana-mana anak-anak saya yang melakukan pembaziran terhadap bil elektrik ke air ke, tak tutup lepas mandi dan sebagainya, saya kenakan dia denda, penalti. So okey, tak tutup api air, okey tak apa, keluarkan duit tabung RM2 masuk dalam satu tabung family. Kan, makan dekat luar, nak order macam-macam, okey silakan, tapi dengan syarat makan habis, jangan membazir. Ingat ya, membazir itu perbuatan syaitan. Secara tak langsung kita didik mereka supaya tidak membazir. So makan tak habis, balik nanti keluar duit tabung simpanan tu, masuk dalam tabung family. Sebab apa? Bayar balik yang tak habis tu. Subhanallah. Secara tidak langsung kita telah mendidik, mentarbiah dan mengajar mereka, dan secara tidak langsung juga insya-Allah dari rezeki kita bertambah berkat. Betul. Sebab tidak berlakunya pembaziran. Subhanallah. Tambah sikit Pak. Itulah, itu satu perkara yang paling penting. Isu yang kita tangkap ialah keberkatan. Sebenarnya selalu kita sebut bila berkat, yang sedikit jadi cukup, yang banyak boleh dibahagi-bahagi, boleh diagihkan. Ramai yang boleh merasa asbab keberkatan. Itu sebabnya Tok Abah ulang lagi bila rumah tangga yang sepakat, rezeki jadi mendekat dan berkat. Ya, dan bukan saja rezeki mendekat tapi berkat. Barulah kita dapat hakikat. Apa itu hakikat? Maka itulah dia kenapa Allah cipta kita, kenapa Allah temukan kita, jodoh kita, suami dengan isteri itu. Kenapa? Rupanya ada hakikat yang Allah sembunyikan. Ada dia punya reality yang sebenarnya, perancangan Allah pasti terbaik. Sebenarnya ada satu peristiwa yang Tok Abah adalah masalah yang patutnya dah settle semua, tiba-tiba Allah tak jadi nak sign agreement, dan sebenarnya tiba-tiba Tok Abah pun ni mesti ada hikmahnya. So isteri Tok Abah tanyalah, Tok Mak kata, apa hikmahnya? Buang masa je, apa hikmahnya? Saya pun tersentak sebab ini perancangan Allah. Bukannya kita saja-saja, ini perancangan Allah, mesti ada hikmah. Kita tak nampak, tak bermaksud kita tak ada hikmah. Kita tak nampak. Tapi pasti ada hikmah. Sebab setiap tindak tanda Allah penuh dengan kebijaksanaan. Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Wa ufawidu amri ilallah, anfahum wa ufawidu amri Allah, innallaha basirum bil ibad. Ya, aku serahkan segala urusan aku pada Allah. Kita serahkan sebab Allah Maha melihat akan hamba-Nya. So ingat ya, kalau kita ada apa sebarang permasalahan, fikir, bincang, istikharah, bermusyawarat agar dapat semua buat yang terbaik, serah pada Allah. Dan mudah-mudahan akan datang keberkatan demi keberkatan. Tolonglah, jangan
tidur dalam keadaan masam muka, dalam keadaan marah, sebab malaikat rahmat akan keluar dari rumah tangga kita. Seperti yang sabda Rasul SAW, bila suami mengajak isteri tidur, fahamlah kan, isteri pula enggan tanpa sebab-sebab yang munasabah. Kalau ada sebab, Allah faham ya. So kalau tak ada sebab, maka malaikat akan kutuk isteri itu daripada waktu itu sampai ke subuh. Jadi tak berkatlah rumah tangga tu, tak ada keberkatan. So ingat ya, jangan sampai kecil hati. So boleh-bolehnya jangan sampai masam muka masa nak tidur, bermaaf-maafan untuk dapat penyatuan, untuk dapat kesepakatan agar untuk menarik rezeki yang berkat dan akan membawa hakikat kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Itu yang kita boleh rumuskan pada malam ini, sebab tajuk asal suami isteri bergaduh, rezeki menjauh. Dia punya jawapannya, counternya, suami isteri sepakat, rezeki mendekat, rezeki berkat, dan anak-anak yang akan dapat manfaat daripada suasana rumah tangga yang harmoni, insya-Allah. Amin, insya-Allah. So jangan lupa ya, untuk dapat tip lagi, untuk dapat dan sebagainya, mudah-mudahan untuk dapat sumber ilmu, sumber rezeki juga, jom join keluarga usaha untuk Abah. Link tu kat bawah tu. Jom join ramai-ramai. Insya-Allah bermanfaat. Dan jangan lupa untuk share apa sahaja yang kalian tonton pada malam ini dengan rakan-rakan, dengan saudara mara. Mudah-mudahan insya-Allah semua akan dapat manfaat daripada majlis ilmu. Rumusan terakhir. Rumusan yang terakhir, sesungguhnya kita merancang sesuatu dengan cita-cita. Allah merancang sesuatu dengan cinta. Allah cinta tersebut. InsyaAllah kita akan bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.